Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Ini Agenda Awani, rakaman kami lakukan di World Trade Center Kuala Lumpur. Dalam kita mengharungi era PKPB ini, bagi mereka yang terkesan, yang jarang kita fikirkan ataupun kita bincangkan bagaimana impak COVID-19, pandemik yang membunuh ini kepada komuniti ini, perlu juga kita fikirkan. Mereka terkurung sudah sekian lama, sudah memasuki hampir 3 bulan. Mereka tidak ke sekolah, mereka tidak boleh bermain dengan rakan-rakan mereka, sebaya dengan mereka. Mereka tidak boleh ke perpustakaan, mereka tidak boleh ke tempat permainan. Mereka tidak dapat mengharungi kehidupan yang ceria sebelum ini. Jadi bagaimana kita perlu memikirkan dalam masa kita berada di rumah, dalam masa kita ada social distancing, kita perlu memikirkan kehidupan mereka. Bagaimana impak kepada kesihatan mereka, kesihatan fizikal pastinya lah, walaupun ada kes-kes yang kita sudah dengar terjangkit kepada komuniti sebegini, tetapi dari aspek kesihatan mental, kesihatan psikososial mereka dan juga pembelajaran mereka. Semua ini penting dalam era COVID-19 ini supaya apabila mereka dapat keluar daripada era pandemik ini, mereka akan mengharungi dengan semula jadi ataupun secara naturally dapat bergiat semula dalam kehidupan seharian mereka. Itulah kelompok yang kita akan bincangkan pada malam ini, iaitu kanak-kanak. Jadi bersama saya di talian melalui Skype sekarang iaitu Profesor Datuk Nur Aziah Muhammad Awal, Pesuruhjaya Kanak-kanak Sohakam kita. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi Prof, wabarakatuh. apa yang saya ceritakan itu adakah benar kelompok ini antara kelompok yang terkesan iaitu kanak-kanak, anak-anak kita ini, walaupun kita mengambil mudah mereka tidak keluar rumah, mereka tidak ke mana-mana di bawah jagaan kita 24 jam, tetapi apa isu yang saya angkat tadi benar-benar menghimpit mereka. Kerana kelompok ini kanak-kanak merupakan satu generasi yang perlu ceria. Mereka perlu bermain. Mereka perlu bersosial dengan rakan-rakan sebaya. Mereka perlu ke sekolah, tetapi itu tidak dapat dilakukan sepanjang 3-4 bulan kita mengharungi MCO ini. Pandangan awal, Prof. Ya, sebenarnya kanak-kanak ni kan kita tahulah mereka ni perlukan tempat untuk beraktiviti. Jadi saya dapati dalam masa kita menempuh PKP dan hingga ke PKPB, golongan ini kadang-kadang bukan kita terlepas pandang. Saya tak rasa kerajaan terlepas pandang, tetapi kerana mereka ini dianggapkan dijaga oleh bapa, dan kerajaan sentiasa meminta supaya bapa memantau anak-anak dan pastikan tak bawa pergi keluar dan sebagainya. Tapi masalahnya ialah kanak-kanak ini sebagai kanak-kanak, mereka juga ada hak kepada untuk bermain, mereka ada masa untuk diberikan pendidikan dan sebagainya. Jadi dari segi itu, bila tak dibenarkan keluar, masa kita mula-mula fasa pertama, kedua dan sekurang-kurangnya ketiga itu, mana kita melalui proses PKP yang mana masa pertama hanya ketua keluarga saja boleh keluar. Lain semua duduk dalam rumah. Dan bagi saya ini adalah itu sangatlah mencabar bukan saja kepada bapa, tapi mencabar kepada diri anak-anak itu sendiri. Jadi anak-anak ni kadang-kadang kerana dah biasa, kalau masa biasa mereka biasa pergi ke sekolah kalau umur yang pergi ke sekolah. Kalau umur yang tak pergi sekolah, kalau ibu bapanya bekerja, mereka dihantar ke tempat asuhan, tadika atau taska ini, di mana mereka ada kawan-kawan, jumpa, dapat bergaul dengan orang lain, ya. Tetapi ini dalam masa 2 minggu pertama itu duduk dengan keluarga saja. Dan kita kena ingat rakyat Malaysia ini berbilang kaum dan berbilang lapisan masyarakat yang berbeza. Ada kumpulan yang rumah besar, ada kumpulan yang rumah kecil dan adik-beradik ramai. Kalau dari segi itu kita nak memikirkan bagaimana sebuah keluarga, ibu dan bapa duduk bersama, sama ada 4 orang anak, 3 orang anak, ada yang 6 orang anak dan sebuah rumah 3 bilik atau 4 bilik, ya. Dan bagaimana nak mengatur supaya anak-anak ini tidak melalui proses yang sangat mencabar. Bagi saya boleh menjadikan mereka merasa distress, mereka ada anxiety, ya, kemurungan dan sebagainya. Ini kerana mereka ni tak boleh
tak dibenarkan keluar langsung. Kita kalau mereka keluar pun petang-petang bila balik daripada, kalau waktu biasa balik daripada kerja, mak ayah tu kadang-kadang mereka dibawa pergi ke kedai yang terdekat, pergi beli barang-barang, boleh bawa anak ataupun pergi berjalan di park ataupun di taman-taman berdekatan dengan rumah. Paling tidak pun naik basikal, ya. Ya. Saya rasa itu yang sangat mencabar bagi anak-anak ini, dan kita menafikan mereka hak untuk bermain, hak untuk bercampur dan berkomunikasi sesama mereka. Bagi orang dewasa, ibu bapa, mereka ada peluang juga walaupun terhad untuk di era PKP ataupun PKPB ini dibenarkan untuk membeli belah barangan keperluan harian, boleh memandu keluar dari rumah dan sebagainya. Tetapi kita sentiasa diingatkan jangan bawa anak-anak. Sekali lagi, walaupun PKPB ini, anak-anak masih diminta tinggal terus di rumah. Tidak boleh bawa ke mall, ke pasar raya ataupun membeli belah, kerana risiko jangkitan itu akan mudah kepada kelompok yang vulnerable ataupun yang rentan seperti orang tua dan juga kanak-kanak. Sekali lagi, mereka akan dipinggirkan. Walaupun untuk kemaslahatan ataupun untuk menjaga kesihatan mereka, tetapi sekurang-kurangnya orang dewasa, ibu bapa ataupun mereka yang bekerja dapat keluar rumah, bersosial, berinteraksi dengan rakan-rakan sekerja dalam situasi social distancing dan sebagainya. Sekali lagi, anak-anak ini tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka hanya mungkin bergaul dengan adik-beradik kalau ada adik-beradik. Bayangkanlah mereka yang vulnerable, keluarga yang terpisah, mungkin ibu bapa yang ada masalah, yang rumah yang begitu sempit, tiada tempat untuk mereka bermain secara bersosial dengan adik-beradik mereka dan sebagainya. Jadi bagaimana kita boleh memikirkan cara untuk menangani perkara ini, Prof? Dia sebenarnya memang kita perlulah melihat. Saya cuma nak kongsi, kalau kita tengok kepada survey ataupun yang telah dibuat, ya, kalau satu survey yang dibuat oleh Save the Children, ya, di peringkat di negara seperti England, US, Germany dan Spain, yang melibatkan 6,000 orang kanak-kanak. Kalau kita lihat ini kanak-kanak dan ibu bapanya, 65% daripada 6,000 ini mengalami boring, ya. Ya. Dia Kebosanan melampau ni. Keboringan yang melampau, ya. Dan mereka ini juga merasa tersisih, isolation. Dan kalau di Malaysia ini, UNICEF Malaysia ada menjalankan survey ini, kita dapati kita tak pasti berapa yang disurvey oleh, sebab saya menerima survey tersebut daripada UNICEF dan kita edarkan kepada kanak-kanak. Daripada survey itu, 65% daripada survey UNICEF ini, kanak-kanak ini bimbang mereka selalu bimbang bila agaknya PKP ataupun COVID-19 ni nak berakhir. Mereka selalu fikir besok pagi ke, 9 hari bulan 6 ni boleh berakhir ke, hidup boleh secara normal, ya. Dan kita hari-hari dengar menteri bercakap, Perdana Menteri kita mengatakan kita akan melalui proses yang agak lama dan menerima norma baru. Jadi kemudiannya 63% kanak-kanak ini bimbang yang mereka ada orang yang mereka kenali, kenalan rapat mereka yang mengalami COVID-19. 62% pula bimbang mengenai pelajaran. Jadi anak-anak kita lebih daripada 50% bimbang mereka tak boleh pergi sekolah. Mereka tak apa akan jadi kepada mereka. Ni lama, 3 bulan dah tak pergi sekolah, ya. Dan 46% pula bimbang keluarga terjejas pendapatan. Mereka tengok mak ayah kat rumah, mereka kata, mak dengan ayah ni tak kerja, ada duit tak kita nak makan. Walaupun mereka kanak-kanak, tapi mereka merasakan kebimbangan itu. Dan ini semua ini kalau dicampurkan menyebabkan anak-anak itu merasa sangat distres, sangat terganggu dari segi mentalnya. Dan kita juga dapati bahawa daripada survey yang dilakukan ini juga oleh Save the Children mengenai keadaan mental anak-anak. Jadi sebab kita tak pernah melalui proses ini, kita selalu take for granted lah, minta maaf lah, kita sangat selesa di Malaysia, cuaca kita baik, kita biasa boleh bawa anak keluar dan sebagainya. Tapi tiba-tiba kita mengalami
satu wabak penyakit di mana kita tak dibenarkan keluar. Kita terpaksa duduk dalam ruang lingkup kaki persegi rumah kita, dan bagi mereka yang memang kalau ada 1,000 kaki persegi, ada rumah ataupun 800 kaki persegi, mana ada 3 bilik dan ada ruang tamu yang sangat terhad, mungkin ada satu televisyen di rumah itu dan mungkin ada handphone, mak dengan ayah ada handphone, ya. Jadi anak-anak ini sangat terhad perkara yang mereka boleh buat. Dan kita juga tahu ada anak-anak yang tak ada pun barang mainan di rumah sebab ibu bapa tak mampu nak beli barang mainan. Saya kebetulan kita ada persatuan toy library, perpustakaan mainan. Saya mendapati bahawa banyak satuan library kanak-kanak, mainan kanak-kanak ini telah dibuka di Malaysia, tapi itu masih tidak mencukupi. Tetapi masa PKP ni kanak-kanak ni tak boleh pergi library pun. Jadi kalau dah mainan tak ada kat rumah, sangat terhad, mereka tak boleh pula pergi ke perpustakaan mainan untuk bermain dengan barang-barang di sana. Jadi tentulah itu sangat menjejas pemikiran dan minda kanak-kanak tersebut. Boleh kita lihat dari sudut karakter dan kelakuan anak-anak yang mengalami kemurungan, distres dan juga kebosanan melampau ini, Prof? Dia kalau kita tengok, ini sama seperti deraan mental. Ya. Bila berlaku seperti ini, kanak-kanak ni biasanya kalau kita tengok dari segi penderaan kanak-kanak secara amnya, ciri-cirinya akan kita dapati dia kadang-kadang kencing malam, dia suka menangis, dan gagal mengawal perasaan dan sebagainya. Jadi bayangkan ibu bapa yang terpaksa menjaga anak-anak dalam keadaan seperti ini. Ibu bapa juga stres, ya. Saya perlu sebutkan bahawa ibu bapa, saya ingat saya sendirilah tak pernah tak keluar rumah pada waktu biasa. Pada mula-mula fasa pertama tu hanya ketua keluarga boleh keluar rumah. Saya tak keluar 2 minggu. Dari segi tu saya rasa macam ya Allah, tak pernah saya tak keluar daripada rumah dalam tempoh yang lama. Apatah lagi ini bagi kanak-kanak. Jadi bagi saya, kita sebenarnya sebab kita tak ada buat preparation, kita tak pernah memikirkan bahawa perkara ini boleh berlaku. Jadi sekarang dah berlaku, kerajaan perlu mengambil tindakan-tindakan tertentu supaya kita boleh memastikan keadaan mental kanak-kanak yang berada dalam PKP selama tempoh hampir 3 bulan ini berada dalam keadaan yang baik, supaya dia boleh apabila PKP, ataupun kita tak pasti sama ada PKP ini akan berlarutan sehingga lagi 3 bulan hingga hujung tahun. Jadi kita nak memastikan bagaimana kita boleh sustain fizikal dan mental kanak-kanak ini untuk menempuh PKP seterusnya. Isu pembelajaran. Apabila sekolah ditutup, mereka tidak boleh ke kelas, tiada pembelajaran secara formal di sekolah dapat dilakukan. Dan menghampiri 3 bulan kita lihat, walaupun alternatifnya pembelajaran dalam talian melalui sosial media digalakkan oleh pihak kementerian, saya masih menganggap dan majoriti menganggap ini bukan satu pendidikan formal. Tidak adil kerana pelbagai lapisan pelajar, jutaan di luar sana, cara mereka melihat pembelajaran dalam talian, adaptasi mereka kepada pembelajaran dalam digital ini tidak sama. Dari sudut aksesnya tidak sama, dari sudut pemilikan infrastruktur tidak sama, dari sudut peranti mereka tidak cukup dan sebagainya. Jadi ini juga menjadi satu isu kepada kanak-kanak dan juga anak-anak kita. Pandangan Suhakam berkaitan dengan pendidikan ini supaya pembelajaran ini dapat diteruskan, tetapi guru-guru dan juga pihak pentadbir sekolah tidak boleh menganggap cara penerimaannya sama semua dalam satu kelas itu. Kerana ini tidak adil buat mereka, Prof.
Betul. Sebenarnya kalau kita tengokkan survey daripada UNICEF tu 44% sebenarnya kanak-kanak di Malaysia ni yang tidak ada akses kepada kemudahan-kemudahan asas seperti internet dan sebagainya. Jadi kalau nak dikatakan bahawa bagi saya uh, pembelajaran atas talian ni tidak mencukupi dan tidak mencapai hasrat kerana pendidikan tu adalah hak kanak-kanak. Jadi kita sebenarnya tidak membuat persediaan masa kita ada cadangan untuk membuat jalur lebar dan supaya semua internet ni ratalah seluruh Malaysia sampai ke pendalaman Sabah dan Sarawak. Saya sangat bimbang terutamanya bagi Sabah dan Sarawak lah, di mana talian internet tu tak sampai pun kepada kawasan-kawasan tertentu. Bagi kanak-kanak seperti ini ya, dan juga ada beberapa tempat di Malaysia, misalnya di Pahang, di Kelantan ya, di Gua Musang tu yang masuk ke dalam. Macam mana mereka nak buat pelajaran online ataupun atas talian? Sedangkan talinya pun tak ada, ya, internetnya tak ada. Dan dari segi itu, kemudahan buku, mungkin kita dapat akses buku secara percuma. Dan ada juga kawasan-kawasan di mana kanak-kanak ni bila nak pergi sekolah, mereka duduk di asrama sebab sekolah tak boleh dibina di kawasan pendalaman itu. Tapi masa mereka balik hari itu tak pasti bawa balik buku ke tidak dan sebagainya. Kita di universiti pun mengalami masalah yang sama, bukan saja kanak-kanak. Jadi dari segi itu sebenarnya kita perlu membuat persediaan ini ataupun dalam masa tempoh PKPB ini, dan kerajaan perlulah memastikan kawasan-kawasan yang agak terjejas ini dapat talian internet itu, dan sekurang-kurangnya kanak-kanak dalam tempoh PKPB ini dapat menjalankan pendidikan atas talian. Bagi saya, pendidikan atas talian ini buat masa ini sebenarnya wajib dijalankan untuk memastikan kanak-kanak tak tertinggal. Jadi kalau ada kawasan yang tak sampai maklumat ini dan mereka tak boleh akses internet, macam mana kita nak katakan semua kanak-kanak mendapat pendidikan itu? Itu yang juga menjadi kebimbangan kepada ibu bapa. Sebab bayangkan kalau saya ada seorang anak baru masuk sekolah bulan Januari yang lalu, dia dah bersekolah sampai bulan Februari dan pertengahan Mac, mereka tak pergi sekolah. Dan sekarang tak pergi sekolah padahal mereka berada di darjah 1, baru nak masuk sekolah, baru nak mengenali sistem itu. Sama juga yang di prasekolah. Jadi mereka ini kalau tak ada bantuan untuk mendapat pendidikan melalui internet, sangat susah bagi saya kita nak katakan mereka itu mendapat pendidikan. Jadi sekolah dan guru-guru di kawasan-kawasan masing-masing perlu ada inisiatif sendiri. Must be creative enough. Sekarang ini ibu bapa boleh keluar satu kereta 4 orang, mesti ada cara di mana maklumat mengenai pendidikan ini boleh sampai kepada anak-anak di rumah masing-masing. Saya tak tahu sama ada perkara ini dilaksanakan. Saya berharap Kementerian Pendidikan Pelajaran ya memikirkan cara-cara bukan saja yang online, tetapi cara manual, cara yang mana ibu-ibu guru-guru ini pergi ke sekolah, ke rumah-rumah, melihat bagaimana anak-anak ini menjalankan pendidikannya di rumah, tapi memastikan SOP PKPB itu tetap dipegang. Sebab kalau tidak, saya rasa memang ramailah anak-anak yang terjejas. Dan rakan saya daripada Sarawak sebenarnya, Suruhjaya daripada Sarawak, sangat bimbang. Dia sebenarnya memang mahu melihat bagaimana pendidikan anak-anak di Sarawak itu dapat dilaksanakan cara yang terbaik semasa tempoh PKPB. Adakah pihak Suakam akan merasa kebimbangan yang lebih serius dari sudut gap jarak pendidikan akan menjadi lebih luas daripada mereka yang ada akses di bandar dan juga keluarga yang berada dengan keluarga B40 yang mungkin ada masalah mendapatkan akses dan juga gadget peranti, mereka yang berada di pedalaman kampung-kampung yang jauh. Jadi ini akan melebarkan gap pendidikan anak-anak kita, Prof? Ya, betul. Sebab itulah kami merasakan kerajaan sepatutnya sudah mengambil tindakan-tindakan segera. Walaupun secara sementara pun tak apalah. Sebab kalau kita biarkan dan kalau tempoh PKPB ini
dilanjutkan, ia sangat menjejas anak-anak ini. Saya merasakan mungkin Kementerian Pelajaran perlu mengambil inisiatif yang lain selain daripada hanya bergantung kepada talian internet. Perlu bagi saya, kerana gap itu akan besar. Dan satu lagi ialah bagi anak-anak yang mengambil peperiksaan, kita faham kalaupun sekolah akan dibuka, hanya diberikan keistimewaan kepada anak-anak yang mengambil peperiksaan SPM dan juga STPM. Bagi saya kebimbangan ini sama sebab anak-anak yang mengambil peperiksaan itu datang daripada kelompok masyarakat yang berbeza-beza dan taraf hidup yang berbeza. Jadi ia akan menjejas juga keputusan peperiksaan itu. Kalau mereka katalah bulan, saya tak tahu, mungkin bulan Julai mereka boleh pergi ke sekolah, Allahuakbar, tetapi mereka nak memastikan, nak catch up supaya mereka boleh duduk exam pada bulan Januari. Tapi masa itu dah berlalu, ya, dan daripada Julai ke Januari itu kita bayangkanlah berapa lama. Ya. Ya, ini sangat membimbangkan. Dan sama juga dengan anak-anak yang baru masuk darjah 1, ya, berada di sekolah rendah. Mereka baru je nak belajar tetapi dah hilang 3 bulan ini, dan mungkin akan hilang lagi 3 bulan sebelum mereka boleh pergi ke sekolah semula. Jadi ini perlu dirapatkan jurang perbezaan di antara anak-anak di bandar. Saya melihat rakan-rakan yang duduk di Kuala Lumpur, di Selangor, ya, yang mana sekolah-sekolahnya juga agak canggih jugalah, yang cukup kelengkapan, dan mereka ada kelas setiap hari, ya, online, dan ada guru-guru menyampaikan WhatsApp, ada kumpulan WhatsApp-nya. Itu bagi saya adalah jurang yang sangat besar dengan kanak-kanak yang ada di pendalaman. Dan ini sesuatu yang saya membimbangkan saya. Ya, agak menggusarkan, Prof. Ya, ya, betul. Prof. Bagi kelompok kanak-kanak ini, mereka melihat depan mata mereka. Mereka berada 24 jam di rumah, dan apa yang dikatakan Prof tadi, mereka melihat ibu bapa mereka tidak keluar bekerja. Mungkin ada di kalangan ibu bapa yang sudah pun diberhentikan. Perniagaan tidak boleh dijalankan kerana tidak boleh melakukan perniagaan di kedai runcit ataupun di tapak-tapak perniagaan yang dibenarkan kerana isu COVID-19. Bagaimana mereka perlu juga diberi perhatian mental ataupun kesihatan mereka, dan juga melihat keupayaan ibu bapa mereka dapat menyediakan makanan di atas meja. Kerana akhirnya mereka akan concern, bagaimana mak bapak aku tak ada pendapatan nak sediakan makanan, nak masak, nak berikan zat yang berkualiti, diet yang berpatutan kepada anak-anak mereka, sedangkan mereka sudah hilang pekerjaan, sudah hilang punca pendapatan, Prof? Ya, yang saya difahamkan sekarang ni pun dah ada satu website di mana ibu bapa yang hilang pekerjaan itu masih boleh mendapatkan bekalan makanan, ya. Saya harap mereka menghubungilah talian-talian tersebut supaya mereka terus dapat memastikan mereka dapat bekalan makanan dan boleh memberi makanan kepada anak-anak. Itu bukan saja bagi saya, itu sebahagian daripadanya, tetapi kita kena ingat juga, ya, ramai bapa B40 ini yang bergantung hidup kepada pendapatan harian. Ya. Dan bila mereka tak boleh bekerja, betul, masa PKP ini kerajaan memberi bantuan, ada yang mendapat BPN, ada yang juga diberi bekalan makanan dihantar dan sebagainya. Tetapi semasa tidak ada PKP, mereka ni kita kata kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Betul. Cukup. Dan apatah lagi bila mereka tidak bekerja. Jadi saya merasakan kita berterima kasih kerajaan memberi banyak bantuan, tetapi kita faham bahawa bantuan itu masih tidak mencukupi. Sementara saja, ya. Banyak NGO juga membuat kerja-kerja amal di mana mereka memberi bantuan sampingan daripada apa yang telah kerajaan berikan. Dan kita ramai rakyat Malaysia yang sangat pemurah, yang menderma, yang memberikan bantuan sama. Tetapi bagi anak-anak mereka yang duduk satu rumah, mereka tahu mereka bukan datang daripada keluarga yang kaya, ya. Jadi masalah poverty atau kemiskinan ini memang menjejas mental kanak-kanak. Mereka sedia ada tahu bahawa mereka bukan orang berada, dan pada kehidupan biasa mereka makan pun makan cukup-cukup. Jadi
bila PKP berlaku, mereka mendapat bantuan, mereka kata ya. Tapi taklah semuanya. Bagi saya, kita perlu makanan yang berzat untuk anak dan sebagainya. Dan anak-anak ini juga kalau bagi saya berharap benar kerajaan membenarkan ibu bapa yang menjadi penggerai ya. Kalau restoran boleh buka untuk orang beli secara atas talian ataupun pergi untuk bawa tapau balik. Kenapa gerai tepi jalan tak boleh? Kalau disusun secara yang baik, Ya, mengapa supaya tidak? mereka observe SOP, sebab ini adalah pendapatan mereka. Mereka jual goreng pisang, ya Makcik Kiah yang jual goreng pisang tu tak boleh jual goreng pisang. Dan bagi saya itu membimbangkan anak-anak dan keluarga. Benarkan mereka meneruskan perniagaan mereka sama seperti restoran-restoran, tetapi pastikan mereka mematuhi SOP. Okey, terima kasih Prof. Kita akan terus menghubungi Prof. Datuk Nur Aziah kerana pastinya Suhakam meneliti dengan dekat kondisi anak-anak kita di seluruh negara, bukan hanya di kawasan bandar tetapi dari Perlis hinggalah ke Sabah, kerana situasi yang begitu mendesak ini, situasi yang begitu kritikal. Kita tidak tahu esok lusa bagaimana. Adakah COVID akan berpanjangan 6 bulan akan datang, 12 bulan akan datang, 24 bulan akan datang. Pasti situasi ini akan lebih memberi impak kepada pembesaran dan juga situasi kondisi anak-anak kita yang tinggal di rumah secara yang begitu lama ini. Terima kasih. Itu tadi Profesor Datuk Nur Aziah Muhammad Awal, Pesuruhjaya Kanak-kanak Suhakam. Dan di era PKPB dan juga dalam situasi kita masih menyambut Syawal ini, kita ingin juga mengucapkan selamat Hari Gawai di Sarawak kebanyakannya, di Sabah Pesta Keamatan. Kita mengucapkan supaya terus melakukan perkara-perkara yang diminta oleh pihak kerajaan, tetapi dalam masa yang sama lakukanlah kemeriahan dalam situasi, dalam kondisi kita di dalam rumah, supaya kita sekurang-kurangnya menceriakan keadaan dalam kita meraihkan Syawal, Pesta Gawai dan juga Pesta Keamatan. Terima kasih Prof atas masa yang diberikan. Itu saja agenda Wani pada malam ini. Sekian. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.